A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-An'am ayat 117. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 114 kan? 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa ghayrallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولا تكونن من الممترين. Maksudnya, adakah patut selain daripada Allah aku mencari hakim ataupun Tuhan, sedangkan dia yang telah menurunkan kepada kamu kitab yang jelas dan lengkap. Dan orang-orang yang kami telah beri pada mereka kitab, mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan engkau dengan sebenarnya. Maka janganlah engkau menjadi termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu. Okey, pengajarannya. Pertama, tanda kebesaran Allah yang paling jelas dan paling berkesan untuk mengubah hati manusia ialah kitab Allah. Ialah kitab Allah, iaitu Al-Quran. Dan oleh kerana itu ia kekal untuk selamanya walaupun Rasulnya telah wafat. Yang kedua, sesiapa yang meminta bukti yang lain di atas kebenaran Islam, maka dia sebenarnya orang yang menolak kebenaran kerana sombong dan degil. Yang ketiga, tidak ada kitab yang di dalamnya lengkap dengan segala peraturan untuk kebaikan manusia dan sesuai untuk semua bangsa dan sepanjang zaman, melainkan Al-Quran.
Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang ragu-ragu tentang kebenaran isi kandungan Al-Quran, maka dia menyerupai orang-orang musyrikin dan ahli kitab. Yang kelima, sesiapa yang yakin dengan kebenaran Al-Quran dan ia sebagai hidayat dan rahmat kepada manusia, maka sudah pasti dia akan mentadabbur setiap ayat-ayat Al-Quran dan beramal dengannya. Ke ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah lengkaplah kitab Al-Quran, ia benar dari segi beritanya dan adil dari segi hukumnya. Tidak ada sesiapa yang boleh menukar kalimah Allah, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Pengajarannya, hanya Al-Quran sahaja yang semua ceritanya adalah benar dan semua hukumnya adalah adil untuk semua manusia sepanjang zaman. Hanya yang kedua, hanya manusia yang bodoh sahaja yang menolak Al-Quran sebagai panduan hidupnya dan mengambil peraturan manusia yang mempunyai 1000 kelemahan dan kezaliman sebagai panduannya. Yang ketiga, peraturan dan undang-undang yang termaktub dalam Al-Quran adalah paling adil dan baik, kerana ia dicipta oleh Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Ayat 116. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan sekiranya engkau mentaati kebanyakan orang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Tidaklah mereka ikut kecuali sangkaan
dan tidaklah mereka melainkan mereka berdusta. Pengajarannya pertama, ukuran kebenaran bukan kerana ramai bilangan pengikutnya, dan ukuran kebatilan bukan kerana sedikitnya pengikut. Yang kedua, kebenaran itu ditentukan oleh sumbernya daripada Allah dan Rasul. Walaupun ia ditolak oleh kebanyakan manusia. Yang ketiga, sejarah telah membuktikan bahawa manusia yang sesat lebih ramai daripada yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikutlah kebenaran berdasarkan ilmu dan hujjah, bukan berdasarkan ramai pengikutnya. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat hari ini ayat 117, kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah beritahu kebanyakan manusia adalah sesat dan sedikit sekali yang mengikut kebenaran, dan kita baca hadis minggu lepas kan, dalam 1000 hanya seorang saja yang mengikut hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat hari ini menerangkan kenapa ramai manusia memilih kesesatan, walaupun kesesatan itu membawa kepada kecelakaan, baik di dunia, lebih lagi di akhirat. Kenapa manusia masih memilih kesesatan? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Rabbaka, pencipta engkau, huwa, dia, a'lam. A'lam apa dah? Lebih mengetahui. Dari mana tahu makna lebih? Ada bahasa Arab, kalau alima, dia tahu kan, ini fi'il madhi kan. Kalau mudhari' dia ya'lamu. Ini alima, dia telah tahu, past tense. Yang ni ya'lamu fi'il mudhari', dia sedang ataupun sentiasa tahu.
Kalau aku tahu, fi'il mudhari', apa dia? Bunyi a aja, habiskan. A'lamu. A'lamu. A'lamu, aku tahu. Sekarang a'lamu di sini apa makna dia? Lebih mengetahui. Berbeza, nak tulisan sama, bacaan sama, tapi makna berbeza. Macam mana kita nak tahu? Satu makna dia aku tahu, satu lagi makna dia lebih tahu, paling tahu. Kita nak tahu ialah dia tengok konteks ayat. Allah di sini bukan nak bagi tahu sesungguhnya Tuhan engkau dia aku lebih tahu. Salah kan? Kalau kita terjemah, sesungguhnya Tuhan engkau dia aku lebih tahu. Ayat tu tak betul. Sebab Allah nak bagi tahu apa ni? Sesungguhnya Tuhan engkau dia paling tahu. Jadi paling di sini ialah semua perkataan Arab, kalau pattern dia macam ni, af'alu. Ini pattern dia, sarang dia. Ambil perkataan, buat dalam bentuk bunyi dia macam af'alu, maka makna dia paling. Contoh, Hasan, hasanun. Hasan apa makna? Baik, cuba buat ayat. Paling baik. Ahsan. Sama kan? Pattern dia makna huruf dia bilangan huruf sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bilangan huruf sama. Yang kedua, barisnya sama. Huruf kedua mati, huruf ketiga beratas. Huruf akhir ni ditentukan oleh dalam jumlah. Kalau bunyi af'al, makna dia paling. Putus. Bukan tu akulah. Tengok konteks ayat lah. Ada ketika A tu makna aku, ada ketika A tu makna paling. Putus terus. Berapa minit? 5 minit. InsyaAllah. Apa dia? Duduk dulu. Okeylah. Tak apalah, kita bincang bahasa Arab kan. Yang live tu tak apa. Kalau Hasan paling baik ahsan. Kalau kabirun besar, paling besar akbar. Betul kan? Biasa sebut akbar. Ya. Allahu akbar lagi. Haji akbar. Bila haji akbar? Hari Jumaat. Kalau bukan hari Jumaat itu adalah haji akbar. Ada dalil tak? Kalau bukan hari Jumaat adalah haji akbar, ada dalil? Tak ada dalil. Tak ada dalil. Ya, haji akbar tu yang wukuf hari Jumaat ialah di sisi orang Melayu sahaja. Di sini Nabi tak ada. Dia sebenar haji akbar ada sebut dalam Quran. Ulama mentafsirkan haji akbar ialah haji itulah. Haji kecil ialah umrah. Itu je. Jadi jangan duk pulun sebab wukuf hari Jumaat. Bukan. Dia haji mabrur syaratnya apa? Bukan wukuf hari Jumaat. Betul? Haji mabrur apa dia? Ialah apa syaratnya? Tak ada kaitan dengan wukuf hari Jumaat. Kalau dia pergi haji, bertobat daripada semua dosa dan balik tu tak ulang segala kesalahan dosa dia, mabrurlah dia. Walaupun wukuf hari Khamis. Okey. Kalau saghirun kecil, paling kecil, sekali 5 huruf kan? 1, 2, 4 huruf. Dia mesti ada A kat depan. Coba buat.
Asghiru. Tak. Butak sama bunyi, dia bunyi af'al. Asghar. Akbar tadi laju sebab selalu disebut tiap hari kan. Asghar ni tak pernah sebut. Asghar, paling kecil. Tengok bahasa Arab, daripada kecil nak tukar kepada ayat paling kecil, hanya ubah huruf dan baris je, tak perlu tambah perkataan. Kalau bahasa Melayu nak sebut paling, kena tambah paling, betul kan? Boleh tak? Hebat, nak ubah ayat jadi paling hebat tanpa tambah perkataan paling, tambah juga ter kan? Okey. Kasirun, banyak. Paling banyak aksar. Jamilun apa? Cantik kan? Paling cantik ajmal. Terpaling unta lah. Jamil. Tak, jamal lain. Tak, dia yang boleh buat paling-paling ni sifat je. Unta tak boleh buat paling unta. Paling rumah kan boleh. Dia sifat je. Itu bid'ah tu, bid'ah. Boleh? Sementara tu. Bila dapat sambung je terus potong. Okey. Ustaz cakap tadi pasal pengajaran, maknanya ahli kitab juga masuk dengan orang yang tidak percaya pada Quran kan. Jadi mereka tidak dapat tempat lah di syurga. Maksud saya ahli kitab yang zaman Rasulullah tu, dia ahli kitab transition kan, masuk surah Wahyu Al-Quran tu. So ada di kalangan mereka adalah ahli kitab lah. Betul? Jadi mereka, bagaimana tempat mereka? Dia bila disebut ahli kitab, mana kafir lah. Ahli kitab ni yang asalnya beriman dengan kitab Taurat. Kalau Yahudi, kalau Nasrani beriman dengan Injil. Okey? Bila datang Al-Quran, dia wajib tinggal semua dua kitab tu. Dia pun mengucap dua kalimah syahadat dan mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka ketika itu tak dipanggil ahli kitab, dipanggil orang beriman. Gelaran ahli kitab terpadam. Tapi selagi dia tak terima Quran sebagai kitabnya, tak terima Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, dia gelar ahli kitab dan kafir, kekal dalam neraka. Tapi bila Nabi Isa turun tu, dia lain. Nabi Isa turun, Nabi Isa kitabnya apa? Tak asalnya Kitab Injil lah. Injil. Tapi bila dia akan turun akhir zaman nanti, dia solat ke puasa ke, dia berpandukan kitab apa? Quran. Dia tak akan bawa kitab dia. Yang masa turun kali kedua lah. Dia sekali je turun. Sorry. Betul. Dia turun sekali Sekali je. Betul. Okey. Ada soalan lagi? Oh, dah okey dah. Habis. Sesungguhnya Tuhan engkau dia a'lam. Lebih tahu. Bila sebut lebih tu mesti ada dari. Awak lebih kaya mestilah dari si fulan kan. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut. Dalam tafsir, sesungguhnya Allah bercakap pada Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhan engkau sebenarnya dia lebih tahu daripada engkau. Engkau tak tahu. Apa dia yang Allah lebih tahu ni? Biman, dengan man, siapa? Yadillu, yang dia sesat, an sabilihi, dari jalannya. Jalan siapa ni? Al-Quran dan Sunnah, jalan hidayah Allah. Wahwa, dan dia, iaitu Allah, a'lam, juga lebih tahu
dari engkau bil muhtadin dengan ha? Ha. Siapa itu lihat? Manusia tak ada lagi Islam. Ya, manusia. Saya ingat bukan manusia tu dia, saya ingat jin. Ha? Dengan orang yang okey. Apa yang Allah nak bagi tu dalam ayat ni? Kita dah faham maksud dia kan? Tapi yang tersiratnya apa? Apa message yang Allah nak bagi tahu kita? Ya. Sebab dia Tuhan. Beza tahu dengan Allah tetapkan. Tahu kan? Saya dah tahu awak nak datang, tapi bukan saya yang menentukan awak datang. Ya. Dia kalau Allah tak tahu, tak adalah kehebatan Tuhan kan? Sama dengan kita je, sama-sama tak tahu. Awak tahu tak apa akan berlaku besok? Tak tahu. Tuhan tahu tak? Tak tahu juga. Jadi apa beza kita dengan Tuhan? Betul? Jadi antara kehebatan Allah ialah dia tahu yang dulu, sedang dan akan datang, yang zahir, yang batin. Kita tak tahu. Okey. Nabi tak tahu. Nabi tak tahu kecuali Allah yang bagi tahu. Sebab tu ada orang munafik di Madinah. Ada Nabi tak tahu. Allah kata kamu tak tahu, aku tahu. Yang Nabi tahu tu makna Allah yang bagi tahu. Okey. Jadi apa yang tersirat dalam ayat ini? Kenapa ramai yang sesat? Nak tahu, buka surah Al-Anfal ayat 20. Ayat 21. Apa dia? 21. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Okey, ayat 22. Inna syarad dawabi al-bukmu kilun. Kemudian walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Okey. Allah kata, Allah larang orang beriman. Wala takunu, dan jangan kamu menjadi kallazina, seperti orang yang qalu, mereka berkata sami'na, kami telah dengar, wa hum la yasma'un, sedangkan mereka tak dengar. Apa maksud dengar tapi tak dengar? Dia dengar ni mesti ada faedahnya. Apa faedah kita mendengar ilmu? Faedah dengar ilmu ialah untuk amal. Bila dia tak amal, tak ada faedah mendengar, dan seumpama orang tak mendengar. Jadi Allah nak tegur ahli kitab dan mereka yang seumpamanya, mereka suka mendakwa, kami dah dengar dah,
tapi tak buat pun. Sebenarnya Allah kata mereka tak dengar pun. Sebab hasil dengar tak ada. Ramai tak yang mendengar tapi tak buat? Jadi ada beza tak orang yang mendengar tapi tak buat dengan orang tak dengar dan tak buat juga? Ada beza? Apa bezanya? Hasilnya ada beza. 2 kali 5 10 lah. Ada beza? Apa beza? Tak, dua-dua ni satu tak mendengar langsung, satu lagi mendengar tapi tak buat. Tak ada beza lah. Tak ada beza dari segi apa? Faedah tu. Tetapi di akhirat besok antara dua ni ada beza tak dari segi azabnya? Yang mana lebih teruk? Yang mendengar tu. Yang mendengar lagi teruk kena azab. Sebab apa? Kamu dah tahu, tak buat. Kan? Yang tak mendengar azab juga tapi kurang. Jadi mana baik? Menjadi orang yang jahil ataupun orang yang berilmu tapi tak beramal? Dua-dua tak baik. Jangan memilih salah satu. Okey. Kemudian Allah kata inna syarrad dawab. Sesungguhnya dawab ni makhluk Allah yang melata. Sama ada manusia, jin, haiwan. Sesungguhnya makhluk Allah yang syarr, yang paling jahat, paling buruk di sisi Allah ialah orang yang semu. Semu apa dia? Pekak. Al-bukmu, bisu. Allazina la ya'qilun, yang tidak berakal. Jadi makhluk Allah yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling ganas siapa? Orang ke haiwan? Orang. Bila tu? Bila dia akan menjadi lebih jahat daripada khinzir, lebih jahat daripada serigala? Bila tu? Bila dia pekak. Pekak tu bukan makna tak dengar, tapi tak dengar Al-Quran. Ni, dengar tapi tak buat. Sama orang pekak lah. Betul? Binatang mendengar tak? Dengar kan? Kalau kita masukkan binatang dalam kelas tadabbur, dia dengar tak? Dengar, tapi dia faham tak? Lepas tu ada pula orang lain duduk sebelah binatang. Bila tanya dua-dua, sama-sama tak faham. Ada beza? Ada beza? Tak ada beza kan? Tapi yang mana antara dua yang paling teruk? Yang Allah kata syar, paling jahat. Sebab haiwan memang tak dengar langsung, okey lah. Sebab itulah ada juga orang kafir di akhirat besok, bila tengok binatang dihidupkan balikkan, kemudian diberi hak dia. Kalau ada kucing ni, tanduk kucing tu, maka Allah hidupkan untuk diberi keadilan. Lepas dilaksanakan keadilan, Allah matikan kucing tu, Allah jadikan tanah. Habis cerita. Bila orang kafir tengok, dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kau jadi tanah macam haiwan tu. Habis macam tu, syurga tak masuk, neraka tak masuk. Lagi baik daripada masuk neraka dan kekal. Itu cita-cita orang kafir. Bila tu? Bila dia nak jadi tanah? Masa ke akhirat. Tapi kat dunia, dia nak kumpul sebanyak mungkin tanah. Okey. Walau alima. Dan jikalau Allah tahu fihim, dalam hati mereka ni, kalau Allah tahu dalam hati mereka ada khaira, ada niat nak jadi baik, apa Allah akan buat? La asma'ahum. Allah bagi ruang, peluang untuk mereka mendengar. Kalau Allah tahu dalam hatinya memang ikhlas nak kebaikan, Allah gerakkan hati pergi cari kelas, pergi mendengar, bertanya bila tak tahu. Kalau Allah tahu dalam hatinya ada kebaikan. Bila dia tak teringin langsung nak belajar, orang tunjuk pun tak nak, mana apa? Allah tahu dalam hati dia memang tak nak kebaikan. Bukan Allah tak bagi, dia yang tak nak. Boleh faham? Dan Allah kata walau asma'ahum, kalau dalam hatinya tak nak kebaikan, tapi Allah bagi juga dengar, dalam hati tak nak, apa jadi?
la tawallau, mereka pasti akan berpaling. Dengar aja terus lari. Wa hum mu'ridun. Boleh faham? Abu Jahal dengar tak apa yang Nabi baca daripada Al-Quran? Dengar. Tapi dia berpaling ke terima? Berapa lama dia dengar? Tapi Bilal dengar tak? Tapi terima tak? Sebab apa? Dalam hatinya ada khairah, kebaikan. Umar kata dalam perjalanan nak bunuh Rasulullah. Jadi di mana dia punya dalam hati dia nak kebaikan? Ya, bila dia beriman, itu makna apa tu? Sebenarnya dalam hatinya sedang mencari kebaikan, tapi belum berjumpa ketika itu. Bukan syarat utama juga. Allah nak bagi tahu semua manusia akan diberi hidayah bila dia ada kehendak. Bila ada kehendak. Ada orang kadang-kadang datang kelas saja-saja suka kan, bukan nak kebaikan, bukan nak perubahan. Allah tak buka pintu hatinya. Dia mendengar tapi macam orang tak mendengar. Salman Al-Farisi datang daripada mana? Daripada Parsi. Begitu jauh. Dapat berita, datang ke Mekah, dengar. Beriman tak? Sebab apa? Dalam hatinya memang ikhlas. Dalam hatinya memang ikhlas. Ustaz, nanti boleh tak kita cakap orang yang masuk neraka tu adalah sebenarnya pilihan dia orang? Ya. Walaupun orang mungkin jahil, itulah pilihan dia. Dia jahil. Semua orang Dia tahu tak dia jahil? Dia tahu. Sebab itulah macam Firaun. Dia tolak kebenaran sebab dia jahil ke sebab dia sombong? Sombong. Semua manusia ni Allah jadikan akal supaya boleh berfikir. Sebab tu kalau bab dunia tu beza tak? Contohlah monyet kan, monyet dengan orang. Orang mula-mula tak pakai baju kan, lepas tu pakai baju kan. Sebelum tu tak ada rumah, lepas tu buat rumah. Sebelum tu tak ada kereta, lepas tu ada kereta kan. Ada tak perubahan manusia? Tapi monyet ada tak? Mula-mula tak pakai baju, lepas tu pakai baju. Mula-mula tak ada rumah, tak ada pokok, lepas tu ada rumah. Mula-mula makan pisang, buat cekodok. Ada tak monyet macam tu? Sebab apa tak ada? Sebab tak ada akal. Sebab itulah kedudukan dia dulu kini selama-lama atas pokok je, makan pisang je. Mana kita makan apple kan? Tapi manusia kenapa berubah? Sebab ada akal. Jadi kalau bab urusan dunia, manusia memang pakar. Macam-macam pakar digelarkan. Tak kalah tak boleh berfikir tentang Tuhannya. Okey? Jadi saya nak ingatkan, kadang-kadang kita dah belajar tapi rasa macam tak ada perubahan. Check. Hati aku ni ikhlas ke nak berubah? Kalau kita ikhlas, dengar aja, berubah. Sebab itulah sahabat Nabi bila masuk ayat dalam hati, berubah secara total, zahir dan batin. Okey? Saya pernah bagi ayat kan, Allah sesatkan manusia bila manusia memilih untuk sesat. Ingat tak? Allah sesatkan manusia setelah manusia pilih untuk sesat. Ayat apa, surah apa? Saya rasa dalam kelas ni 2 kali saya beritahu. Oh, buku nota tempah penat nak cari ha? Ayat dia panjang tapi bahagian tu pendek je. Bukan. Senang cerita bukan surah Baqarah. Jangan cakap surah. Ha? Bukan. Ayat dia macam ni. Maka tatkala mereka sesat ataupun mereka pilih untuk sesat, Allah pun sesatkan hati mereka. Jadi Allah begitu, Allah sesat setelah mereka yang buat pilihan. Tak ingat? Okey, tulis besar-besar. Surah Saf ayat 5. Minggu depan Ustaz kaji lagi sekali Ustaz. Minggu depan Ustaz kaji lagi sekali. Ayat ni saya nak tulis ni. Tulis sekarang. Okey. Minggu depan Ustaz kaji lagi sekali.
Mana kalau hantar tak datang minggu depan, lepas tu 2 minggu anak tanya, lupa balik. Saya boleh buka buku. Surah Saf ayat 5. Cuba cari. Ada tak? Ayat tu panjang, tapi ada bahagian. Maka tatkala mereka sesak, Allah sesakkan hati mereka. Apa dia ayat tu? Falamma zaghu azaghallah. Qulubahum. As-Saff. Surah barisan. Muka surat 551. Ayat 5, muka surat 551. Nak apa lagi? Hafal ayat ni. Sebab itu juga ada juga ayat Allah kata apa? Manusia ni bila mati semua menyesalkan nak balik semula ke dunia kan? Allah bagi tak mereka balik? Tak. Kenapa Allah tak bagi balik? Dia akan balik seperti asal. Ada dalil? Surah apa? Surah Sajadah page kiri atas. Surah Sajadah ada 3 page. Page yang mana ni? Tak, ayat tu menunjukkan bahawa orang kafir bila mati dia nak minta kembali. Yang saya beritahu, Allah kata kalau mereka kembali pun mereka akan balik seperti asal. Bukan ayat tu. Tak ingat? Ayat 60? Ayat 28 surah Al-An'am. Cuba tengok, betul tak? Ayat 28 surah Al-An'am. Surah yang kita sedang belajar lah, kan? Betul ada ke? Ayat tu mula apa? Walau ruddu. Walau ruddu la'adu. Walau ruddu la'adu. Ya, surah Al-An'am ayat 28. Muka surat berapa? 131. Muka surat 20, ayat 28, muka surat 131. Walau ruddu la'adu lima nuhu. Tak, ini umum. Innahum, ujung tu Allah kata apa? Innahum wa innahum lakazibun. Jelas tak? Allah kata lau. Apa makna walau? Dan jikalau ruddu, mereka minta dikembalikan dan Allah mereka betul-betul dikembalikan, apa akan berlaku? La'adu. Pasti mereka kembali melakukan benda yang haram. Allah dah tahu dah. Sebab tu Allah tak benarkan mereka kembali. Kalau balik pun walhasil balik asal. Boleh faham? Kalau betul dia ikhlas nak berubah, bila dia buat? Sekarang. Kalau ikhlas. Ada satu surah Allah kata, kalau betul kamu nak ikhlas, aku dah panjangkan umur kamu, dah cukup waktu untuk kamu bertaubat. Cukup dah.
Tapi kamu tak nakkan. Sebab apa? Kamu tak bertaubat dalam tempoh 60 tahun ke tu. Kamu tak bertaubat sebab memang kamu tak nak. Jadi tak ada faedah kamu minta kembali. Walhasil bil asal. Surah apa tu? Yang Allah kata sudah cukup umur yang aku bagi pada kamu. Kalau kamu nak bertaubat, cukup dah. Kan? Bertaubat ambil masa tak? Berapa minit? Setengah seken. Kamu boleh pusing satu dunia, tak sempat bertaubat. Pelik tak? Setengah seken. Surah apa? Jumpa dah? Ni bagus ni. Guru tanya, pelajar cari. Biasa guru tanya, guru cari, guru jawab. Oh, nak exam. Nanti kita buat exam. Surah Fatir. Cuba cari. Ayat 37. Masing-masing baca terjemah. Betul? Betul tak? Allah kata apa? Muka surat 438. Surah 35 ayat 37. Muka surat 438. Mari sebelum akhir. Okey, tengok Allah rakam. Ini Allah rakam benda yang belum laku ni. Supaya apa? Supaya kita tadabbur dan kita jangan jadi macam ni. Apa dia? Wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit. Orang-orang yang tak beriman menjerit fiha, dalamnya. Dalam apa ni? Dalam neraka. Memang kerja ahli neraka menjerit dia, menjerit merang. Lepas tu sambil merayu, Rabbana akhrijna. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka untuk apa? Na'mal salihah, untuk kami beramal soleh. Maknanya dia tahu tak yang dia buat tu tak soleh, amal tak soleh. Dia tahu tak? Dan amal soleh ni saya dah sebutkan. Syarat amal soleh ialah satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mesti ikut sunnah Nabi. Selagi tak ikut sunnah Nabi, dia tak soleh. Walaupun 10 bilion manusia kata soleh. Soleh ialah ikut apa yang Nabi buat, baru soleh. Okey, kemudian ghairal ladzi kunna na'mal, kami nak beramal soleh yang berbeza dengan yang kami dulu beramal. Kami buat juga dulu. Orang ramai kata soleh, rupa-rupanya tak soleh. Jadi kami bagi peluang kali kedua, kami nak buat yang lain. Tengok Allah tegur dia, Allah mencela dia. Allah kata apa? Awalam nu'ammirkum. Apa maksud tu? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku dah nu'ammir daripada umur? Bukankah aku dah panjangkan umur kamu? Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Cukup untuk orang yang betul-betul nak ambil pengajaran dalam tempoh umur yang aku panjang. Dah cukup dah. 60 tahun, 70 tahun kan? Nak bertaubat sekejap saja. Macam yang bunuh 100 orang kan? Dah ambil masa tak nak bertaubat? Itu ikhlas. Walaupun setengah minit. Umur aku bagi dah cukup. Sebab tu bila nak minta kembali tak ada. Lepas tu, waja'akum nazir, telah datang pada kamu pemberi peringatan. Maka sekarang fazuku, rasalah azab. Sekarang waktu balasan, bukan waktu beramal. Okey, bolehkah? Apa dalil yang Allah kata
Allah sesatkan manusia setelah manusia memilih untuk sesat. Dalilnya surah apa? Jangan tengok. Surah Saf. Ayat berapa? 5. Muka surat 551. Boleh dah tulis 551. Tulislah besar-besar sikit, boleh jelin je. Okey. Ayat apa? Surah apa yang Allah kata manusia kalau dibenarkan kembali ke dunia, dia akan balik seperti asal? Al-An'am. Muka surat okey. Ayat apa yang Allah beritahu umur yang aku bagi pada kamu sebenar dah cukup dah untuk kamu bertaubat? Surah Fatir 37. Muka surat 438. Last kali sempat tengok. Okey. Bila kita tadabbur ayat ni, nampak tak Allah tu Maha Adil dan manusia zalim sebab diri dia sendiri. Okey, kita sambung. Fakulu, maka kulu pada makanlah mimma dari apa yang zukira telah disebut ismullah, disebut nama Allah, alaihi, ke atasnya, in kuntum, jika ataupun sekiranya adalah kamu bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, mukminin, orang yang beriman. Sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Kalau ayat sebelum ni Allah beritahu kebanyakan manusia sesat kan, dan jangan ikut kebanyakan orang. Ayat ni Allah nak beritahu antara kesesatan orang-orang musyrikin Mekah ialah mengikut adat kehidupan nenek moyang mereka. Salah satunya mereka suka makan bangkai. Mereka suka makan yang tak disembelih. Apa-apa yang mati mereka makan je. Dan ada dalam hadis disebut sebab turun ayat ni ialah orang musyrikin jumpa Nabi Muhammad dan bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, binatang yang mati itu siapa yang matikan? Lembu ke kambing yang mati tanpa disembelih?" Mereka tanya, "Siapa yang matikan?" Nabi kata, "Allah." Okey, kata orang musyrikin, yang Allah matikan kamu kata haram makan. Yang kamu sembelih kamu matikan, tapi kamu kata halal. Siapa lebih mulia? Tengok soalan. Soalan menimbulkan keraguan. Boleh faham tak? Binatang yang mati siapa yang matikan? Allah. Haram makan. Yang kamu sembelih siapa matikan? Kamu. Halal pula. Takkan yang kamu buat lebih mulia daripada yang Allah buat? Faham? Faham soalan? Jawapannya? Tak, jawapan ayat yang kita sedang tadabbur ni. Makanlah apa yang disebut nama Allah. Binatang tu menjadi halal, menjadi baik dengan nama Allah. Subhanallah. Jadi masa nak sembelih tu kita baca bismillah. Ya. Itu menjadi syarat wajib atau tidak? Okey. Kita rasa macam dulu-dulu saya diberitahu bukan syarat wajib tu. Okey. Siapa yang memberitahu anda? Masa sekolah lah. Oh, masa sekolah, cikgu lah. Dia kata macam ni, kalau kita ingat tapi kita tak sebut bismillah, itu haram pakai. Tapi sekiranya kita tak ingat, sebab bismillah bukan dalam syarat wajib untuk sembelih. Maknanya kalau sembelih terlupa baca ataupun sengaja tak baca, halal? Bukan, terlupa saja. Terlupa. Sengaja dia jadi bangkai. Kalau sengaja tak nak baca. Itu mazhab apa tu? Tak tahulah saya. Dia boleh. Okey. Jadi Allah nak beritahu apa? Mulianya binatang tu dengan nama Allah. Bismillah, sepatah je. Dengan sepatah binatang boleh jadi halal. Dengan tak baca sepatah pun binatang jadi bangkai. Mulianya nama Allah.
Boleh? Okey. Hukum sembelih baca bismillah. Ada 3 pendapat. 3 pendapat. Satu mazhab Ahmad. Ahmad ni mana? Hambalilah. Haram. Haram makan kalau tak baca bismillah, walaupun terlupa ataupun sengaja. Haram, bangkai. Contohlah dia sembelih kambing kan, terlupa baca bismillah, bangkai. Mazhab Hambali. Kalau sengaja, lagilah. Pendapat kedua, pendapat mazhab Syafi'i. Halal. Sama ada terlupa ataupun sengaja. Sengaja pun. Mazhab yang paling longgar mazhab Syafi'i. Sebab tu nak tanya mazhab apa? Bukan mazhab Syafi'i tu. Kita belajar masa tu kat mana? Di India ke di Malaysia? Kalau di Malaysia mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i baca bismillah hanya sunat sahaja. Kalau terlupa ataupun sengaja, halal makan. Walaupun sengaja tak baca. Tak, dia bismillah lah ni. Syarat dia mesti bismillah lah. Isu dia bukan bukan masalah bismillah, baca bismillah ataupun tak. Okey. Dia kata ada satu hadis sahih. Aisyah berkata kepada Rasulullah, ada daging yang datang daripada ahli kitab. Kami tak tahu daging itu bismillah ataupun tak. Nabi kata apa? Kulu uzkuru ismallah antum wa kuluha. Baca bismillah dan makan. Aisyah kata kami tak tahu mereka sembelih baca bismillah ataupun tak. Nabi kata apa? Baca bismillah makan. Menunjukkan apa? Baca bismillah tak wajib. Kalau wajib, Nabi kata apa? Kalau kamu ragu-ragu jangan makan, sebab tak tahu dia baca bismillah ke tak. Nabi kata kamu makan baca bismillah aja. Faham? Itu antara hujah. Itu dari Mak Arab. Baca bismillah makan sedeki. Maknanya Dia makan apa? McDonald. Bismillah. Oh. Ustaz. Tapi Burger King kat sini tak baca bismillah pun okey. Ustaz, kalau pakai konteks ayat tu, kita terima makanan daripada jiran non-Muslim. Tak. Dia mesti disembelih. Syarat utama mesti disembelih. Okey. Dan disembelih siapa? Orang Islam ataupun ahli kitab? Kosher, macam kosher. Kalau jiran kita orang India sembelih lembu kan, haram makan. Kalau dia baca bismillah sekali pun haram. Sebab syarat boleh makan ni, yang sembelihnya siapa? Orang Islam dengan ahli kitab. Ahli kitab. Kemudian sama ada baca bismillah ataupun tak, berbeza pendapat. Pendapat ketiga, pendapat Hanafi. Hanafi dan satu lagi apa dah? Maliki. Halal terlupa. Maknanya Haram. kalau saya tu Hanafi lah. Sebab tu takut guru hantar tu orang Pakistan kot. Boleh jadilah. Okey, mazhab Hanafi dan Maliki, kalau dia terlupa halal makan. Terlupa baca bismillah. Tapi kalau dia sengaja, haram, jadi bangkai. Kalau orang sekarang ahli kitab, kalau dia Kristian ke Dan ahli kitab ni sentiasa ada di mana-mana. Sebab Allah mengatakan sembelih ahli kitab ni halal bila ni? Bila Allah mengatakan sembelih ahli kitab halal dimakan? Bila? Masa turun ayat zaman Nabi lah. Masa tu ahli kitab tu dah kufur tak kepada Allah ataupun beriman? Dah kufur dah. Jadi apa beza ahli kitab dulu dengan ahli kitab zaman sekarang? Sama-sama kufur, sama-sama mengatakan Tuhan tu 3, sama je. Ada orang kata yang halal makan sembelih ahli kitab zaman Nabi, salah tu. Ada dalil tak halal dimakan sembelih ahli kitab? Tak ada dalil tak? Halal dimakan sembelihan ahli kitab. Okey, daripada Quran? Tak, kalau tak tahu jawab wallahu alam.
Dia nak bagi tahu juga, aku tahu tak ada pun. Buka surah Al-Maidah ayat 5. Surah Al-Maidah ayat 5. Cuba baca terjemahan, ada tak dalil dalam ayat tu? Ada? Ta'am tu makanan, tapi majoriti ahli tafsir termasuk Ibn Abbas mengatakan makanan itu ialah sembelihan. Dia terjemah apa? Sembelihan kan? Sembelihan. Sembelihan ahli kitab kan? Allah tak sebut tak? Allah sebut dalam ayat itu sembelihan ahli kitab zaman Nabi. Ada? Tak ada. Jangan pandai-pandai pula. Jadi kalau mana ahli kitab bila-bila masa? jiran sebelah kita Kristian, Boleh? bolehlah makan. Boleh. Halal. Dari segi hukum halal. Sama ada kita nak makan tak nak, itu soal pilihan kita. Cuma dari segi method of sembelihan tu diorang kena buat betul lah. Ikut kita. Macam ni. Tak. Dia mesti sembelih. Sembelih dia apa makna dia? Memutuskan urat. Putuskan urat, mengalirkan darah lah, mengalirkan darah. Dia sebenarnya secara umum dua syarat lah. Satu mengalirkan darah, yang kedua baca bismillah. Okey? Jadi kalau kita tahu dia sembelih, tapi kita tak tahu dia baca bismillah ke tak, halal ke tak? Dia ahli kitab. Halal. Tapi kalau kita tahu ahli kitab patahkan leher, tak boleh. Jiran kita sebelah ahli kitab, okey? Kita tahu dia sembelih, baca bismillah. Bismillah kambing kan? Halal makan. Okey. Sebelah rumah pula Pak Haji baru balik Mekah. Kita tengok dia patahkan leher kambing. Lepas tu dia hidang pada kita. Halal ke tak? Ni Pak Haji ni baru balik haji. Tak cukup syarat. Haji kecil ke haji besar? Haji besar lah. Tak, kalau kita tahu dia beragama Kristian, ahli kitab lah. Asalkan dia bukan maksudnya dia bermata ada perintah pada kitab Taurat yang lama. Ya. Tak boleh lah. Korea Jepun agama apa tu? Tapi nak begitu hukum, kalau kita ada pilihan, orang Islam pun ada sembelih kan, janganlah pilih yang tu pula kan. Sebab kita sendiri pun, kita dok beli ayam ke, nak makan daging ke, kita pasti tak siapa yang sembelih? Pasti tak? Dan kita tahu tak, kalau yang sembelih orang Melayu dia baca bismillah ke tak? Tak tahu. Jadi hukum dia halal. Kalau yang dia orang sembelih pakai elektrik tu? Tak boleh. Tak boleh. Yang ditulis paket disembelih oleh orang jus. Boleh kan? Boleh. Kalau tak lalu makan, bagi pada yang lalu makan. Okey. Okey, kalau dia memburu kan, rusa halal kan? Dia memburu dengan cara dia lepaskan anjing. Dia tak sembelih. Anjing tu terkan dan mati. Boleh tak makan anjing, kambing tu? Tapi tak sembelih? Boleh. Ada dalil? Ada. Surah apa? Ni dia upgrade sikit, ingat tapi tak tahu ayat apa. Maidah juga rasa. Dalam hadis tu Ustaz. Tak, di dalam Quran. Dalam Quran ada. Ayat 4. Surah Al-Maidah. Oh, dah ada itu sikit tu, teres sikit Bingung ni lain. Dia tahun depan boleh masuk universiti atas. Tapi kalau melepaskan nak panah, kita kena pergi sembelih Anjing tak payah. Tak, dia kalau binatang buruan. Kalau binatang buruan, kenapa kena lepaskan anjing? Kenapa tak boleh sembelih? Sebab dia binatang buruan. Binatang buruan ni memang susah nak. Kalau binatang buruan kena tangkap dulu, kena sembelih, 10 tahun tak boleh makan lagi. Jadi Allah ni rahmat, Allah bagi kemudahan. Cuma syarat dia apa dia?
Syarat dia anjing itu mesti betul-betul dilatih untuk memburu. Dan sebelum kita lepas, kita baca bismillah. Boleh. Dan syarat satu lagi, kalau anjing yang dilatih untuk memburu, bila dia terkam rusa, dia tak makan. Boleh makan rusa tu. Kalau dia terkam rusa, dia makan, haram makan. Dia jadi bangkai. Sebab apa? Dia bukan pemburu, dia buru untuk dia. Beza tu. Okey. Okey. Kita ambil satu ayat lagi. Wa ma lakum. Wa ma lakum. Allah nak sebut ni. Kamu kena makan apa yang disembelih dengan nama Allah. Itu beza orang Islam dengan orang bukan Islam. Bila tu Allah kata sekiranya kamu dengan ayatnya kamu beriman. Apa maksud sekiranya kamu beriman dengan ayat Allah? Ayat ni Allah nak bagi dorongan. Kamu mengaku beriman kan? Kamu mengaku beriman kan? Okey. Pastikan yang disembelih itu baca bismillah. Maknanya kalau kamu tak beriman, itu masalah kamulah. Tapi kalau kamu beriman, inilah syarat orang beriman. Bila nak makan binatang, kena sembelih dan disebut nama Allah. Okey. Kemudian wama lakum. Kenapa? Kenapa kamu alla ta'kulu, tidak boleh makan mimma, dari apa yang zikira, disebut nama Allah, alaihi, ke atas dia. Wa qad fassala, dan sesungguhnya fassala apa dia? Dia telah menjelaskan lakum, bagi kamu, ma harrama, apa yang diharamkan ke atas kamu. Jadi Allah timbul soalan, kenapa? Apa masalah kamu ni tak boleh makan benda yang haram? Kenapa nak makan juga bangkai? Kenapa? Bila dia sebut nama Allah, mana benda tu halal dan berkat. Apa masalah kamu? Dan Allah telah jelaskan hukum tu haram ke atas kamu. Kalau kamu beriman, ikut je. Kemudian illa, kecuali. Ada kecuali. Kecuali apa dah? Maturitum. Apa yang? Apa makna? Maturitum. Apa yang kamu terpaksa ataupun dipaksa makan kepadanya. Di sini maksudnya ialah dalam keadaan darurah. Kita pergi hutan, makanan habis, kita sesat. Yang ada ialah khinzir. Dalam khinzir, lepas tu tak disembelih pula. Kalau kita tak makan, mati. Masa tu halal tak? Boleh makan tak? Walaupun dia khinzir, walaupun bangkai, walaupun tak disembelih. Boleh? Boleh kan? Sebab apa? Sebab nak menyelamatkan nyawa. Tapi yang kedua syarat dia makan sekadar. Jangan makan sedap lah, tambah lagi. Dia dah haram dah. Oh, patutlah Cina suka makan sedap, dia tambah lagi. Lagi tu dia ambil pula balik tapau. Haram. Bila dah sampai jadi nikmat, dia jadi haram kan? Makan sekadar untuk hidup. Lepas tu cari yang lain. Inilah Islam kan. Islam suruh kita jaga nyawa. Walaupun haram, asalnya boleh jadi halal. Sebab apa? Nyawa lebih penting. Nyawa lebih penting. Wa inna katsira, dan sesungguhnya katsira, kebanyakan, la yudilluna,
pasti mereka menyesatkan bi ahwaihim dengan hawa nafsu mereka. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Apa maksud ni? Allah kata, walaupun hukum tu Allah dah jelaskan, fassalah, jelas, yang haram, yang halalkan, tapi manusia masih ikut yang sebenar. Walaupun Allah sebut hanya bab sembelihan, tapi sebenarnya hukum ni umum, iaitu jangan menghalalkan apa yang Allah haram, bukan sembelihan saja. Jangan menghalalkan yang haram dan mengharamkan. Banyak tak orang kita, orang Islam, bukan bab sembelihan. Orang Melayu ni kalau bab sembelihan paling kemas, paling teliti. Betul tak? Cek satu-satu. Ni dia tak salat 20 tahun tak salat. Ni siapa sembelih ni? Bab makanan cukup teliti. Kalau beli beg pun dia cekkan, kulit apa ni? Kulit babi ke kulit lembu? Padahal dia 3 hari 3 malam tak tutup aurat. Boleh faham? Jadi Allah kata kebanyakan manusia sesat. Sebab apa? Hawa nafsu. Inilah Tuhan yang paling ramai diikuti oleh manusia. Hawa nafsu. Sebab tu kata ulama, kalau berdasarkan hawa nafsu pasti tanpa ilmu, tanpa hujah. Inilah yang banyak merosakkan manusia, iaitu bila buat apa saja tanpa ilmu. Ada kata ulama, iza sakata al-juhal asyan nasu bi khair. Ini bukan hadis, bukan Quran, kata-kata ulama. Apabila diam orang-orang yang jahil, orang jahil agama diam, tak berkata apa-apa, tak cakap, asyan nasu bi khair, orang ramai akan hidup dengan aman. Faham tak? Tapi sekarang orang hidup dengan lagi ragu-ragu, lagi confused kan? Sebab apa? Yang ramai bercakap ialah, betul tak? Betul. Ada satu hadis, satu rombongan sahabat Nabi. Dalam satu rombongan tu ada seorang yang berhadas besar. Jadi bila berhadas besar, air tak ada. Bukan air tak ada. Dia tanya, macam mana aku nak, kepala dia luka. Jadi dia tanya seorang sahabat, aku luka dan aku berhadas besar, aku kena mandi ataupun macam mana? Sahabat ni bercakap tanpa ilmu. Rusak tak? Bila dia kata kena mandi juga, sahabat tu pun mandilah. Bila mandi, air tu masuk dalam kepala yang luka, mati. Tengok punca apa tu? Bila orang jahil bercakap. Sekarang ramai orang jahil bercakap, banyak menyesatkan masyarakat. Ada kawan saya ni lah, saya nak explain kan, saya tak tahu macam mana nak cakap kat dia. Dia tak nak makan daging. Dia tak nak. Dia orang Melayu, orang Islam kita. Sebab dia kata tak kesian ke tengok binatang tu macam zalim, kita disembelih, macam bunuh lah kiranya macam zalim. So dia kata sebab tu dia tak nak makan apa daging, so dia jadi vegetarian lah. So macam mana saya nak cakap kat dia macam apa dalil yang apa something saya nak explain kat dia, kau tak boleh buat macam tu sebab Allah dah cipta benda yang benar makan. It's halal lah untuk kita. Macam mana saya nak cakap kat dia? Okey, yang kata halal makan binatang yang disembelih siapa? Allah kan? Kamu solat tak? Tanya dia, solat tak? Kalau kamu solat, kamu sembah siapa? Kamu sembah Allah kan? Yang menghalalkan makanan binatang yang disembelih, Tuhan yang kamu solat lah. Kamu percaya tak pada Tuhan tu? Kalau tak percaya, jangan sembah dia, jangan solat. Bila solat apa makna? Kita yakin Tuhan tu adalah maha adil, maha rahmat. Sebab dia cipta binatang tu sebenarnya makanan untuk kita. Dia cipta binatang makanan untuk kita.
Cuma caranya kena sebelah. Sebab Allah rahmat pada kita, kan? Kita kalau ada binatang sengat kita, kan, dia bunuh tak binatang tu? Jangan bunuh, zalim. Kesian binatang tu. Binatang tu gigit sikit je, kamu bunuh terus. Gigit juga binatang tu supaya adil. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Boleh saya tanya tak? Boleh tak sekiranya saya berpegang bahawa babi ni haram makannya, selebihnya untuk sentuh dia menggunakan sesuatu macam kasut, beg daripada dia tidak menjadi haram? Sebab saya sebab dalil saya surah Al-An'am juga kata bahawa babi itu perintah Allah haram makan dia. Bukan kalau sebab tersentuh dia tak perlu sama apa. Tak ada ulama beza pendapat lah pasal kulit babi kan boleh tak kita pakai. Ulama beza pendapat. Ada pendapat mengatakan mana-mana kulit binatang bila disamak, samak dia bukan makna basuh 7 kali, dikikis dengan betul, dijemur, hilang sifat dia, maka halal pakai. Itu ada pendapat. Jadi kalau nak pakai, pakailah. Kalau tak nak pakai, bagi kepada orang yang pendapat dia boleh pakai. Nombor Z. Okey. Sebab pengalaman saya dulu terpegang kulit babi, kita ingatkan tak, yang pegang kulit babi tu kena samak tak? Tak ada dalil. Yang ada dalil secara jelas anjing dia kan. Anjing pun dalilnya ialah bila bekas makanan kamu dijilat anjing, basuh bekas tu. Bila anjing sentuh kita tak ada dalil. Kita sentuh anjing tak ada dalil. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia umumkan. Kalau bekas tu kena samak, kalau tersentuh badan anjing pun kena samak. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau pendapat mazhab Hanafi, sentuh ke pegang ke tak perlu basuh, tak perlu samak 7 kali. Walaupun air liur dalam mazhab Hanafi. Bukan mazhab Wahabi ni, mazhab Hanafi. Dengan salah faham. Memang tak ada dalil yang jelas. Memang tak ada dalil. Tak ada. Oh. Tak ada. Bahkan ada hadis sahih anjing berulang masuk dalam masjid Nabi kencing berak. Hadis sahih riwayat Bukhari. Rasulullah tak sama kan? Tak. So hanya bekas je lah. Itu memang spesifik. Itu pendapat. Tapi kita jangan jadi isu. Kadang-kadang masyarakat kita sensitif benda dengan. Jangan cerita. Jangan cari pasal lah. Menyebabkan kesesatan. Macam mana dia ada ilmu boleh menyesatkan orang? Mana dia tak ada ilmu lah tu. Dia kalau ada ilmu apa makna dia? Ilmu al-haqqu min rabbika. Kebenaran tu hanya daripada Allah. Quran dan hadis. Kalau dia cakap Quran dan hadis, macam mana dia menyesatkan orang? Bila menyesatkan, sumbernya bukan ilmu lah tu. Itu sumbernya apa? Hawa nafsu. Macam Syekh Nazim Haqqani kan, dia kata semua hadis Nabi sahih. Bila hadis tu datang pada kita, tak payah cek, semua sahih. Jahil kan? Tapi bila kita cerita pasal Syekh ni sesat, dia kata cek dulu sumber kamu. Sumber kamu kena cekkan. Bila yang Syekh tu kena cek, bila yang Nabi tak payah cek, terima semua. Itu sesat tu. Nabi kata siapa yang bercakap menggunakan namaku dan aku tak berkata pun, disediakan tempatnya dalam neraka. Mana kena cek dulu. Tu kebanyakannya ialah juhal. Bila bercakap menyesatkan orang ramai. Jahil. Kebenaran hanya daripada Quran dan hadis. Kan Ustaz cakap kalau macam kita nak termurah ke, macam ni nak berdakwah ke, nak dalil dengan juga hujah daripada Quran dan juga hadis. Tapi saya baru nampak video dekat TikTok ni, dia orang post banyak-banyak ustaz-ustaz ulama-ulama ni, dia mempersoalkan, dia kata kalau dia orang yang cakap, kita sebagai belajar tak perlu tanya mana dalil. Ada sambungan ayat tu. Kalau kita belajar tak perlu tanya mana dalil. Sebab guru memang tak tahu dalil. Itu sambung. Sebab dia orang sekarang ni, Saya nak tanya, saya dah sebut minggu lepas ke? Ada 6,000 ayat. Ada 6,000 ayat Al-Quran. Ada beratus ribu hadis sahih.
Cerita pasal menguap pun ada hadis. Ni nak cerita kat siapa ni? Jangan tanya dalil. Nak cerita kat siapa ni? 6,000 ayat. Ratus ribu hadis. Nak cerita kat siapa? Semua ni adalah sebagai dalil membuktikan agama tu mesti ada dalil. Cara menguap pun. Menguap kena tutup mulut. Apa dalil? Jangan tanya dalil. Nabi cakap dah. Apa masalahnya? Sebab dia kata, saya tahu benda tu salah, tu maksud saya macam kita cakap sekarang ni kan. Sebab kebanyakannya kita rasa dia berilmu, so dia akan menyesatkan orang lain. Sebab sekarang ni zaman social media, so sekarang ni dia is a compilation of orang-orang nama besar ni cakap kita guru adab sebagai pelajar you tak boleh tanya guru tu mana dalil. Dia cakap sebab ilmu dia orang tinggi, ilmu dia tinggi, so kita takkan kita nak beritahu dari mana-mana sebab tu. Okey, saya nak tanya. Mereka pernah tak tanya Tuhan? Pernah tak? Apa soalannya? Allah kata, aku nak cipta manusia sebagai khalifah. Mereka tanya tak? Allah kata tak, mereka tak beradak kamu tanya aku ni Tuhan. Dengar aja. Betul tak? Allah layan tak? Nabi Ibrahim pernah tak tanya Allah, wahai Tuhan, tunjukkan aku cara tanya tu. Tuhan marah tak? Kenapa nak tanya? Kamu tak percaya ke? Dah percaya, cuma nak yakin. Allah perkenan tak pertanyaan dia? Kalau Tuhan pun boleh tanya, sabu kamu siapa? Who are you? Dan Allah suruh tak kita bertanya orang berilmu bila kita tak tahu? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamu. Allah kata wajib kamu tanya orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Allah dengar, Allah perintah supaya kita bertanya. Tiba-tiba ustaz kata jangan tanya. Bercanggah tak dengan perintah Allah? Memang ustaz ni mengarut. Dia marah balik. Itu yang masalah dia kata. Itu yang saya kata, macam mana nak bagi tahu kawan-kawan. Tak, kalau dia marah balik, bagi tahu dia, ustaz, saya ada dengar satu ayat Quran surah Al-Anbiya. Allah perintah surah Al-Anbiya ayat 7. Tulis. Bagi ayat ni pada ustaz tu. Allah suruh perintah, tanyalah orang yang berilmu. Sekiranya kamu tak tahu, macam mana pula Allah suruh tanya, ustaz tak bagi tanya? Ayat apa? Ayat 7. Ayat 7 ustaz dah bagi tahu minggu lepas. Dah bagi tahu banyak kali dah. Okey. Pengajaran 114. Dan kata pepatah, Syifa'ul ilmi as-su'al. Ni kata pepatah Arab. Cuba terjemah Syifa'ul ilmi. Apa makna syifa'? Penawar kepada ilmu ialah bertanya. Kalau kamu jahil kan, kamu nak ilmu, kena bertanyalah. Dan ayat tu Allah kata bertanyalah orang berilmu. Sekiranya kamu wajib tanya. Okey, kita habiskan ayat ni. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, huwa a'lamu, dia lebih mengetahui, bil mu'tadin, dengan melampaui batas. Melampaui batas ni maksud apa? Ni Allah dia jelaskan apa yang haram, apa yang halal. Yang tak disembelih, tak guna nama Allah haram. Allah dia jelas. Tapi akhirnya ramai juga manusia yang langgar je perintah. Allah tahu. Di sini ayat ni sebenarnya Allah nak beritahu apa? Bukan Allah nak beritahu Allah tahu. Tapi Allah nak beritahu dia, Allah ni bukan macam kita. Kadang-kadang kita tahu orang buat salah, tapi kita tak boleh buat apa. Betul tak? Tapi kalau Allah tahu, apa Allah akan buat? Tahu Allah membawa kepada balasan. Aku tahu siapa yang melampau dan pasti ada balasannya. Ayat ini sebagai amaran siapa yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, boleh kan? Orang musyrikin pernah tak tanya Rasulullah? Pernah tak orang musyrikin tanya soalan pada Nabi? Pernah. Dia tanya, dia soalan ni dia ambil daripada orang Yahudi Madinah. Dia nak tahu Muhammad ni betul tak Rasulullah. Tapi orang musyrikin tak ada ilmu. Jadi dia pergi tanya orang Yahudi, sebab orang Yahudi ada kitab. Dia tanya orang Yahudi Madinah, macam mana aku nak tahu Muhammad ni betul Rasul? Orang Yahudi bagi 3 soalan. Kamu tanya 3 soalan, kalau dia boleh jawab, dia Nabi lah. Kalau tak boleh jawab, bukan Nabi. Apa 3 soalan tu? Cerita orang dalam gua. Cerita tanya tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanya tentang roh. Yang ketiga, tanya pasal Zulkarnain. Kan? Orang kafir tanya Rasulullah. Rasulullah marah tak? Kenapa tanya-tanya ni? Itu orang kafir tu. Iyalah, orang kafir pun Nabi benarkan. Nabi kata apa? Aku akan jawab. Cuma Nabi tak sebut insya-Allah. Betul tak? Kenapa tak boleh bertanya? Bagi saya, orang yang tak suka ditanya dalil ni sebab satu, memang dia tak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, bagi tahulah apa masalahnya, kan? Hadis Nabi untuk dia sampaikan. Bila kamu tak bagi orang tanya, kamu tak ada ilmu, kan? Yang kedua, yang kamu cakap tu memang salah, tak ada dalil pun. Okey, cukup lah. Ustaz, sama dengan kepada ayat ni kan, daripada yang kita tahu ni apa semua, tiba masuk bab makanan ni, kan, sembelihan apa semua, konteks tu kan. Itu yang kita beritahu masa zaman tu, orang kafir kata yang mati bangkai tu Allah yang matikan. Kau sembelih, mana yang lebih mulia, betul? Apakah sudah anda Rasulullah jawab je? Tak, kesudahnya ayat ni lah. Makna Allah nak beritahu, nak makan apa-apa mesti ada berdasarkan arah Allah, iaitu baca bismillah. Allah nak beritahu binatang tu menjadi mulia kerana baca bismillah. Okey, sorry saya minta maaf sebab saya ada hal. Jadi kita kelas Riyadhus Shalihin kita tangguh kami ke depan, insya-Allah. Bukti? Nikmat apa? Ya? Maksudnya? Jadi soalannya? Saya tak jelas. Soalannya, kita depan kita sihat kita Al-Quran di dalam proses. Dia sebenarnya Quran ni, antara mukjizat Quran ialah bila orang tu dengar Quran, daripada kufur, hati keras, dia boleh jadi lembut, boleh jadi penyayang, boleh jadi dia sanggup korbankan apa saja untuk orang lain. Tak ada kitab lain, tak ada ayat manusia yang boleh melembutkan hati manusia. Dan juga Quran ni, peraturan dalam Quran sesuai untuk semua bangsa. Mana ada kitab lain, peraturan lain yang sesuai untuk semua bangsa dan sepanjang zaman. Itu adalah mukjizat. Dan banyak lagi, wallahu a'lam. Saya nak tanya dalam konteks ayat tadi 116 tu, dia cakap jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu. Dari dalam konteks apa tu kita ikut kebanyakan orang? Dalam konteks apa? Dalam agama ke dalam agama lah. Kalau nak ikut bab dunia dari segi nak jadi kaya, kan, tak ada masalah. Tapi yang masalah ialah kita dalam keadaan kita jahil, kita nak jadi orang kaya. Tapi kalau agama kita kuat, akhlak kita okey, akidah kita mantap, nak jadi kaya tak ada masalah. Sebaliknya, kalau kita kaya dalam keadaan akidah kita betul, kita akan guna kekayaan untuk kebaikan kita dan orang ramai. Tapi kalau akidah kita tak betul, tiba-tiba kita nak jadi kaya, kekayaan tu akan menjahanamkan kita. Jadi dalam bab agama,
Yang menyesat tu dalam beragama. Sebab tu Allah kata yudillu an sabilihi. Mereka menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Jalan apa ni? Jalan untuk kenal Allah, jalan untuk sembah Allah, dan jalan menuju ke akhirat. Tapi boleh tak saya macam cakap dalam katakan dalam kehidupan sekarang ni, katakan dalam kebudayaan macam kita sambut hari jadi, kita sambut Christmas katakan. Kebanyakan sekarang orang ambil itu sebagai, pada pandangan saya lah, kebanyakan orang ambil itu sebagai it's life kan, it's how everyone to show love. Kita buat hari jadi, kita celebrate Christmas bukan untuk agama. Adakah itu pun boleh pemikiran macam tu? Ya, sama. Orang buat menyesatkan kita. Apa saja yang tidak ada asas dalam agama, maka dia adalah menyimpang. Termasuklah sambut Christmas, apa lagi? Yang Nabi tak buat lah, yang Nabi tak buat senang. Bila kita cakap macam sambut hari jadi, katakan Dia sambut hari jadi tak boleh nak kata haram secara total, tapi antara benda yang Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, secara umumnya tak ada faedah lah, kan? Kita dicipta oleh Allah bukan untuk meraihkan umur kita bila bertambah, tak. Kita dicipta untuk apa? Wal asri, demi masa. Penuhkan masa kamu walaupun satu saat dengan beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bil sabr. Okey. Orang yang umur manusia paling mulia umur siapa? Orang yang dilanjutkan usia dan bertambah. Tak, umur manusia yang paling mulia umur Rasulullah lah. Tapi Nabi tak pernah sambut hari jadi. Dia lah paling mulia, kan? Jangan lebih pada Nabi pula. Okey? Cukup lah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dia ni tak jauh. Ha? Ya. Ada hasil. Ustaz pergi seorang